Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Hari ini kita akan ambil 3 ayat ni. Yang pertama, ayat yang ketiga daripada surah Al-Ma'un kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ni ayat yang pertama kita bahas hari ini. Kemudian fawailul lil musallin, kemudian alladzina hum an salatihim sahun. Kita ambil tiga ayat ni, ayat yang ketiga, keempat dan kelima. Baik tuan-tuan, kalau boleh saya baca dari awal ni lah, dari awal ayat ni. Mudah-mudahan Allah bertambah hidayah kita melalui ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, kalau tengok daripada permulaan ayat ni, kita dah bahas dalam video-video kita berikut ni kan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat orang yang dia mendustakan agama? Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, siapa dia? Yang pertama, ciri-ciri pendusta agama ni ialah mereka fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka mengherdik. Yang demikian itu, maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Itu sebenarnya pendusta agama tuan-tuan ni. Kalau mereka mengambil kesempatan terhadap anak yatim, mereka menghina mencaci anak-anak yatim, itu semua pendusta agama tu. Kadang-kadang ambil anak yatim, gunakan mereka untuk minta sedekah dan sebagainya, menipu menggunakan nama anak yatim dalam media sosial untuk mendapatkan habuan dunia. Itu semua adalah pendusta agama tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang bertopengkan orang-orang agama dan sebagainya, sebenarnya mereka adalah pendusta agama. Yalah, bertopengkan agama, kemudian gunakan anak yatim, exploit anak yatim dengan cara yang tidak benar, maka itu pendusta agama. Allah sebut dekat sini. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini kita akan bahaskan hari ni, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Inilah ciri-ciri pendusta agama yang berikutnya Allah sebut. Dan la tidak yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak dia menggalakkan ke atas makan anak-anak yatim. Dia tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada anak-anak yatim. Tuan-tuan, maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia tidak menggalakkan untuk program-program yang memelihara, memberi makan kepada anak-anak yatim. Tu maksud dia tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok secara mafhum sebaliknya, maknanya Allah nak kita ni sentiasa ataupun selalu bersimpati, ataupun kita selalu mengadakan program-program yang memberi makanan kepada anak-anak yatim, ataupun menjaga ataupun memelihara ataupun menyantuni anak-anak yatim. Itu maksud dia tuan-tuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau dia bukan sekadar tak buat, tapi mereka ni tidak menggalakkan program-program yang macam ni, tidak menggalak. Kalau kita nak buat, dia halang dan sebagainya, dia tidak menggalakkan, dia menghalang, dia menentang, maka orang ni sebenarnya pendusta agama tuan-tuan. Memang ramai orang macam ni. Kadang-kadang bila kita ada ustaz-ustaz ataupun ada orang-orang perseorangan ataupun ada sahabat-sahabat kita yang datang untuk membantu anak-anak yatim di kawasan tersebut, tiba-tiba ada pula kumpulan yang menghalang. Kan banyak macam tu. Kumpulan yang menghalang, kemudian mengeluarkan statement, apa ingat kami tak buat kerja ke, apa ingat kami tak bantu orang. Itu memang pendusta agama sebenarnya tuan-tuan. Mereka ialah pendusta agama. Apabila ada orang nak bagi makan anak yatim, nak bagi tempat tinggal untuk anak yatim, untuk menolong anak-anak yatim, tiba-tiba ada halangan di kalangan orang-orang lain, tak kira orang tu orang setempat ke, orang daripada luar ke. Kalau penghalang jenis macam ni tuan-tuan, sebenarnya dia ialah pendusta agama tuan-tuan. Tak kira lah orang yang marah tu pakai kupiah ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, pakai apa sekalipun tuan-tuan. Kalau dia menghalang pada program anak-anak yatim, mereka sebenarnya adalah pendusta agama tuan-tuan. Ini bukan saya sebut, ni Allah sebut. Dan tidak mereka menggalakkan atas memberi makan kepada anak-anak yatim. Itu maksud dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian fawailul lil musallin. Ini cerita lain pula. Yang ni dah habis pendusta agama. Okey. Kemudian fawailun lil musallin. Ni Allah Ta'ala sambung. Dan celakalah ataupun kecelakaan bagi orang-orang yang solat. Ni kita masuk pada cerita baru tuan-tuan. Orang yang solat ni kenapa dia celaka? Siapa dia orang yang mendapat kecelakaan dalam solat mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, kata Allah. Iaitu orang yang dalam solat mereka orang yang lalai.
orang-orang yang lalai dalam solat mereka. Orang ni tuan-tuan ya, solat ni tuan-tuan memanglah boleh bawa kita masuk ke dalam syurga tapi dalam masa yang sama kalau solat ni kita tak jaga, Allah kata orang ni celaka. Wailun ni kan kalau tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan kita tahu daripada kecil ada salah satu daripada nama neraka kan, wailun, neraka wail katanya kan Tapi wailun ni nama makna lain bagi dia ialah kecelakaan. Jadi ada satu syurga barangkali namanya wail, maknanya Allah beri syurga itu atas Allah beri nama syurga itu berdasarkan satu kalimat iaitu kecelakaan, neraka kecelakaan barangkali gitu tuan-tuan Jadi kecelakaanlah kepada orang-orang yang solat ataupun masuk neraka wail lah kepada orang-orang yang solat. Orang solat yang mana? Solat mereka lalai solat mereka lalai Dia bukan solat tu kerana Allah Dia solat tu kerana apa? Allazina hum yuraun, nak tunjuk kat orang wa yamna'unal ma'un dan mereka menghalang daripada orang-orang lain mendapat bantuan. Ni kita tak bahas kita bahas sampai allazina hum an salatihim sahun tuan-tuan Okey tuan-tuan, kita ambil secara teknikal wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kita punya quiz ada dekat ayat yang terakhir nanti allazina hum an salatihim sahun. Baik, wala yahuddu ala ta'amil miskin ni kumpulan orang-orang yang pendusta agama wa maknanya dan wa maknanya dan, ini ialah kalimat haraf kalimat haraf. Gelaran kalau haraf mesti ada gelaran gelaran dia apa untuk wa ni? Ini ialah haraf penyambung cerita. La maknanya apa tuan-tuan? La maknanya tidak. Ini pun haraf juga. Ini haraf nafi. Ingat tak? Haraf nafi. Tapi dua-dua ni ialah haraf lah. Kita belum belajar tentang haraf. Kita baru belajar tentang isim kan? Okey. Yahuddu. Dia menggalakkan dan tidak dia menggalakkan. Yahuddu. La yahuddu. Dia tidak menggalakkan ataupun dan tidak dia menggalakkan. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Dia menggalakkan. Ni la ni haraf nafi kan? Jadi dia kena bagi fungsi. Apa fungsi dia menafikan? Dia akan menafikan kalimat selepas ini. Jadi kalimat selepas ni dia menggalakkan, betul ke tidak? Tapi sebelumnya ada la kan, haraf nafi. Dia menafikan yang penggalakan tersebut. Dia menafikan yang orang itu melakukan penggalakan kepada memberi makan kepada anak yatim tuan-tuan itu maksud dia. Itu fungsi la ni tuan-tuan. Sebab tu kalau nanti kita belajar haraf, saya tanya apa gelaran dan fungsi. Kenapa saya tanya juga walaupun synchronize? Sebab saya nak tuan-tuan bagi la ni jalankan tanggungjawab dia. So tanggungjawab dia menafikan, betul ke tidak? So dia menafikan kalimat dia menggalakkan. Ini penting tuan-tuan Kalau tuan-tuan tak bagi la ni jalankan tanggungjawab dia, makna ayat ni terus berubah. Tengok dan dia menggalakkan atas memberi makan kepada anak yatim. Nampak? Kalau tuan-tuan la ni tuan-tuan tak bagi dia fungsi. Tapi kalau jadikan la ni, beri la ni buat kerja dia dan tidak dia menggalakkan ke atas memberi makan orang miskin. Kan beza dia terbalik terus macam bumi dengan langit. Satu dia menggalakkan, satu dia tidak menggalakkan. Betul ke tidak? Kalau dia menggalakkan, dia termasuk dalam golongan orang yang menjaga agama. Tapi kalau dia tidak menggalakkan, dia dimasuk dalam kumpulan pendusta agama dalam ayat sebelum. Beza kan? Jadi tu fungsi la ni Baik. Yahuddu ni fi'il tuan-tuan, fi'il mudhari' nanti kita akan belajar. Fi'il mudhari' nanti soalan saya akan tanya apa ganti nama diri dekat dalam ni dan dia rujuk kepada siapa. Tuan-tuan mesti boleh jawab Dalam ni ada dia ustaz. Dia rujuk pada siapa? Nanti kita cari. Tu kita sampai masuk bab fi'il nanti kita akan bahas Ala ni haraf. Haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Ingat tak haraf jar? Apa kerja haraf jar? Kerja haraf jar ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia Haraf jar ialah kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia tuan-tuan Baik, apa kalimat selepas ala ni? Kalimat selepas ala ialah ta'ami. Betul ke tidak? Kalimat haraf jar selepas kalimat haraf jar ni ada kalimat ta'ami. Betul ke tidak? So inilah kalimat isim ta'ami maknanya makan. Menggalakkan makan kepada orang miskin. Tidak dia menggalakkan makan kepada orang miskin. Maksud makan apa? Makan memberi makan lah. Makanan menyampaikan makanan kepada orang miskin. Tapi ni isim ke fa'il ke haraf ni tuan-tuan? Tengok elok Makan makna dia. Memberi ni kan dalam kurungan. Yang dalam kurungan tak kira tuan-tuan. Itu sekadar untuk menjelaskan makna dia saja. Tapi makna untuk ta'ami ni dalam kurungan jangan kira. Semua dalam kurungan jangan kira. Tuan-tuan tengok yang luar kurungan. Maknanya ta'ami maknanya makan. Betul ke tidak? So inilah kalimat isim. Mana tanda isim ni ujung dia ada baris bawah. Nampak tak? So inilah kalimat isim Okey. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Adakah ini isim tanya ke isim tunjuk ke isim mewakili ke? Jawapannya tak ustaz. Ini ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa sebenarnya boleh jadi ta'ami, boleh jadi ta'ama, boleh jadi ta'amu. Faham tak?
Okay, al-miskini. Al-miskini maknanya apa tuan-tuan? Orang miskin. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Orang miskin. Ini ialah isim. Gelaran dan fungsi. Bukan inilah isim biasa. Kalau isim biasa, dia bukan isim tunjuk, dia bukan isim mewakili, dia bukan isim tanya. Kalau isim mewakili tu apa? Alladhi, alladhina. Betul tak? Ni al-miskin. Al-miskin ni bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini ialah isim biasa, tuan-tuan. Dia boleh jadi al-miskina, boleh jadi al-miskinu, boleh jadi al-miskini. Tuan-tuan jangan confuse. Ustaz, ni kan ada ya nun di hujung ni. Ya. Bukan ya nun di hujung tu, itu jamak muzakkar salim kan? Ina, bukan ini. Ya tak? Dia ina dengan una. Muslimuna, muslimina, kafiruna, kafirina, mu'minuna, mu'minina. Ini bukan na, ni. Miskini, ni. Dia ina dengan una. Ingat tak? Okey. Kemudian fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Fa maknanya maka, wailun maknanya celaka. Celaka ataupun kecelakaan. Fawailun lil musallin. Fa maka ni ialah kalimat haraf. Sebenarnya dia ialah haraf penyambung kita. Wailun, kecelakaan. Ni tuan-tuan mesti kena tahu. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan. Tengok tanda dia ni. Tuan-tuan yang dah mahir mesti tahu kan, Ustaz. Ni ada tanwin, Ustaz. Kalau ada tanwin, ini ialah kalimat isim. Yes, betul, ni ialah kalimat isim. Tapi isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Ini ialah isim biasa. Wailun ni bukan isim tunjuk, bukan isim tanya, bukan isim mewakili, bukan isim apa? Bukan isim syarat. Ini ialah isim biasa. Jadi wailun ni boleh tukar-tukar baris hujung. Baik, lil musallin. Kalau boleh atau tak boleh itu kita bahas nanti kemudian. Kita akan masuk pada peringkat isim biasa nanti. Ini baru isim yang ada gelaran dan fungsi. Baik, lil musallin. Li ni untuk atau bagi kan? Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa tuan-tuan? Yang ini ialah haraf jar. Haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Baik, al-musallin, orang-orang yang solat. Baik tuan-tuan, ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Orang-orang yang solat? Orang-orang yang solat. Bukan mereka solat, aku solat, engkau solat. Ada soalan yang tanya saya, Ustaz saya tak faham lah Ustaz. Solat tu kan perbuatan. Memanglah. Solat tu memang perbuatan. Tapi orang yang solat tu bukan perbuatan. Itu individu. Contohnya macam, saya nak bagi contoh yang mudah. Okey, dia mencuri, aku mencuri, engkau mencuri, itu perbuatan. Tapi kalau pencuri, perbuatan ke orang yang curi? Orang yang curi, betul ke tidak tuan-tuan? So itu bukan kalimat perbuatan, itu ialah kalimat isim. Ada gelaran dia, itu ialah isim nama terbitan ataupun isim masdar dipanggil. Dia memang kalimat isim, tapi kalimat isim yang terbit asalnya daripada kalimat perbuatan mencuri. Jadi bila dia jadi pencuri, dia bukan fa'il lagi tuan-tuan, dia bukan perbuatan lagi, dia dah jadi kalimat isim. Okey, samalah macam musallin ni tuan-tuan. Asal perkataan solat, betul ke tidak? Solat tu perbuatan, tapi kalau al-musallin, orang-orang yang solat. Ni orangnya, bukan perbuatannya. Sebab tu Allah letak alif lam di pangkal. Okey, ni ialah kalimat isim. Ni isim, ni jamak kan? Ini jamak muzakkar salim. Ingat tak? Ina dengan una. Tapi dia ialah isim biasa tuan-tuan. Dia bukan isim tunjuk, bukan isim mewakili. Dia bukan isim tanya. Bukan. Okey, allazina hum an salatihim sahun. Ni fawailun lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang solat. Okey, allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun. Baik, maknanya ialah iaitu kecelakaan bagi orang yang solat. Siapa dia? Orang yang solat ni yang celakanya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi, orang-orang yang, hum mereka, an terhadap, ini haraf jar tuan. Salatihim, solat mereka, sahuna, sebagai orang-orang yang lalai. Orang-orang yang mereka itu dalam solat mereka adalah orang-orang yang lalai. Baik tuan-tuan, saya nak tahu tuan-tuan, dekat sini sebenarnya rangkap ni ayat yang kelima ni tuan-tuan, dia ada 3 isim yang ada gelaran dan fungsi. Ada 3 isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan jawab 2 saja. Tapi kalau tuan-tuan boleh bawa ketiga-tiganya pada saya tuan-tuan, tuan-tuan adalah yang paling terbaik. Kalau jawab 2, terbaik. Dia ada 3 tapi saya nak jawab 2 saja tuan-tuan. Manakah isim yang ada gelaran dan fungsi dekat dalam alladzina hum an salatihim sahun? Alladzina, orang-orang yang, hum maknanya mereka, an terhadap atau tentang, tengok kesesuaian ayat, salatihim, salat, him mereka. Orang-orang yang mereka itu dalam solat mereka lalai ataupun sebagai orang-orang yang lalai. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, tolong keluarkan mana isim yang ada gelaran dan fungsi dekat dalam ayat yang kelima ini.
Dia ada 3, tapi saya nak tuan-tuan jawab 2 saja. Tapi kalau tuan-tuan boleh bawa ketiga-tiganya tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan bagi bonus dekat saya hari ni tuan-tuan dan kalau tuan-tuan kesian dekat saya, tuan-tuan sayang dekat saya, bagi jawapan nama gelaran tu dalam bahasa Arab. Kan tuan-tuan dah belajar isim mausul lah, isim dhamir lah, isim isyarat lah, isim apa? Isim zaraf lah Saya ada sebut banyak kali. So tuan-tuan bagi manakah 2 daripada kalimat-kalimat ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, dan apakah gelarannya. Dan kalau tuan-tuan kesian dekat saya, sayang dekat saya, bagi saya gelaran dalam bahasa Arab. So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita akan jumpa dalam pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.